Halo geng-geng Borneo, kali ini kita menjelajah ke alam jin. Bukanlah ke sana, tapi kita membahasnya dan mengenali bangsa jin ini saja. Pasti menjadi persoalan kan tentang macam mana muka dorang nih dan jelmaan mereka nih. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang kawan yang memang mahir dalam bidang alam mistik dan saya tambah beberapa fakta untuk membenarkan kesahihan yang dia cakap. Dan ya ternyata benar yang dia katakan. Tanpa membuang masa kita start membahasnya. Ma'arij bermaksud nyalaan api yang sangat kuat dan sangat panas bahangnya atau al-la'ab, yaitu jilatan api yang sudah bercampur antara satu sama lain yaitu merah, hitam, kuning dan biru. Sesetengah ulama pula mengatakan, al-Ma'arij itu ialah api yang sangat terang yang memiliki suhu yang amat tinggi sehingga bercampur antara merah, hitam, kuning dan biru. Sesetengah pendapat pula mengatakan al-Ma'arij itu ialah api yang bercampur warnanya dan sama maknanya dengan as-Samu'un, yaitu api yang tidak berasap tetapi sangat tinggi suhu panasnya. Angin Samu'un yang telah sebati dengan al-Ma'arij itulah Allah jadikan jan. Menurut suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud pula menyatakan bahwa angin Samu'un yang dijadikan jan itu hanyalah satu bahagian daripada 70 bahagian angin Samu'un yang sangat panas. Dari api yang amat panas inilah Allah telah menciptakan jin, yaitu dari sel atau atom atau daripada nukleus api. Kemudian Allah masukkan roh atau nyawa padanya. Maka jadilah ia hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jin juga diberi izin oleh Allah menzahirkan berbagai-bagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya kecuali rupa Rasulullah mengikut tahap dan kemampuan masing-masing. Jin juga diperintahkan oleh Allah menerima syariat Islam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Rupa bentuk jin yang asal selepas dicipta dan ditiupkan roh itu, hanya Allah dan Rasul-Nya sahaja yang mengetahuinya. Menurut sesetengah ulama rupa, tabiat, kelakuan dan perangai jin adalah 90% mirip kepada manusia. Asal kejadian manusia ialah campuran daripada jisim katif yaitu tanah dan air, jisim syafaf yaitu campuran api dan angin dan nurani yaitu roh, akal, nafsu dan hati yang dinamakan latifatur rabbaniyah, sesuai dengan manusia sebagai sebaik-baik kejadian yang diciptakan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manakala kejadian jin pula ialah campuran jisim syafaq yaitu campuran api dan angin dan nurani yaitu roh, akal, nafsu dan hati yang sesuai dan sepadan dengan kejadian jin. Manakala makhluk-makhluk lain pula Allah jadikan daripada salah satu unsur tersebut. Contohnya, binatang yang dijadikan daripada campuran jisim kesaif dan jisim syafaq sahaja. Batu dan tumbuh-tumbuhan pula dijadikan daripada jisim kasif semata-mata. Manakala malaikat pula dijadikan daripada nurani semata-mata. Cara jin membiak. Manusia memerlukan masa mengandung selama 9 bulan untuk melahirkan zuriat dan anak manusia juga memerlukan masa yang lama untuk matang dan menjadi balik. Berbeda dengan jin di mana apabila disentuh alat kelamin lelaki dengan alat kelamin perempuan, maka jin perempuan akan terus mengandung dan beranak dan anak jin yang baru lahir itu terus mukallaf. Begitulah keadaannya sehingga ke hari kiamat. Iblis pula apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan mengeluarkan 33 biji telur. Dalam setiap biji telur itu ada 33 pasang benihnya. Tiap-tiap pasang benih itu apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan keluar seperti yang terdahulu. Begitulah proses pembiakan jin dan iblis sehinggalah ke hari kiamat.
Bunyan atau lebih masyhur di kalangan orang-orang Melayu dengan panggilan orang gaib pula ialah hasil campuran lelaki atau perempuan jin dengan lelaki atau perempuan dari kalangan manusia. Anak yang terhasil daripada percampuran itu dikenali dengan nama Bunyan. Perangai dan tingkah laku serta rupa bentuknya orang Bunyan ini dalam beberapa perkara mengikut manusia dan dalam beberapa perkara pula mengikut jin. Jika asal-usul datuk manusia ialah Nabi Adam, maka asal-usul datuk jin pula ialah Jan, yang asalnya adalah beriman kepada Allah dan melahirkan keturunan yang beriman. Selepas itu terdapat pula dari keturunan Jan yang kufur dan melahirkan pula keturunan yang kufur. Anak cucu Jan yang asal beriman itu ada yang kekal dalam iman dan ada pula yang kufur dan ada pula yang kembali beriman kepada Allah, agama yang dianut kaum jin. Jin juga seperti manusia, yaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang alim lagi mukmin, ada yang kufur, ada yang murtad, fasik dan zalim, ada yang masuk surga dan ada yang dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka di hari akhirat kelak. Majoriti puak-puak jin terdiri daripada golongan jin kafir. Golongan jin kafir ini kebanyakannya beragama Yahudi, Kristen, komunis dan sangat sedikit daripada mereka yang beragama Buddha dan Majusi. Terdapat juga golongan jin yang tidak beragama. Golongan jin yang memeluk Islam hanyalah sedikit bilangannya dan terdiri daripada golongan minoriti jika dibandingkan dengan keseluruhan bilangan jin. Seperti juga manusia biasa, jin juga berada dalam tingkat-tingkat iman, ilmu dan amalan yang tertentu berdasarkan kepada keimanan dan amalan mereka kepada Allah. Antaranya ada jin Islam yang bertaraf awam sahaja, jin Islam yang di tingkat iman khawas dan jin Islam yang berada di tingkat iman yang hawasil khawas. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta paling luas serta banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat mazmunah seperti takbur, riak, ujub dan sebagainya, tetapi mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Mungkin inilah yang sering diperkatakan bahwa sebaik-baik jin itu ialah sejahat-jahat manusia yang fasik. Tetapi yang berbezanya manusia yang paling jahat susah menerima pengajaran dan teguran yang baik. Golongan jin Islam yang awam dan jin kafir suka merasuk manusia yang awam dengan berbagai-bagai cara. Karena pada pandangan mereka manusia-manusia yang awam itu bukanlah manusia sebenarnya, sebaliknya adalah rupa seekor binatang. Manusia yang hawas dan hawasil hawas tidak dapat dirasuk oleh jin. Bahkan jin pula akan datang kepada mereka untuk bersahabat. Rupa bentuk jin. Pada asasnya rupa bentuk jin tidaklah banyak berbeza daripada rupa bentuk manusia, yaitu mereka mempunyai jantina, mempunyai hidung, mata, tangan, kaki, telinga dan sebagainya, seperti mana yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga ke 90% jin menyerupai manusia. Cuma yang berbezanya fisikal jin adalah lebih kecil dan halus daripada manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada yang pendek, ada yang terlalu tinggi dan ada bermacam-macam warna, yaitu putih, merah, biru, hitam dan sebagainya. Jin yang kekal dalam keadaan kafir dan jin Islam yang fasik itu mempunyai rupa yang luduh dan menakutkan. Manakala jin Islam yang soleh pula mempunyai rupa paras yang elok. Menurut sesetengah pendapat tinggi jin yang sebenarnya adalah kira-kira 3 hasta sahaja. Pengetahuan mereka lebih luas dan umurnya tersangat panjang dan ada yang beribu tahun umurnya. Kecepatan jin bergerak adalah melebihi gerak cahaya dalam satu saat. Memandangkan jin adalah terdiri daripada makhluk yang seni dan tersembunyi.
tidak zahir seperti manusia dan tidak sepenuhnya gaib seperti malaikat, maka ruang yang kecil pun boleh diduduki oleh berjuta-juta jin dan ianya juga boleh memasuki dan menghuni tubuh badan manusia. Jumlah jin terlalu ramai sehingga menurut sesetengah pendapat bilangannya ialah jumlah semua manusia daripada Nabi Adam hingga ke hari kiamat, didarab dengan haiwan-haiwan, didarab dengan batu-batu, didarab dengan pasir-pasir dan semua tumbuh-tumbuhan. Itu pun baru 1/10 daripada jumlah keseluruhan jin. Manakala jumlah keseluruhan jin ialah 1/10 daripada jumlah keseluruhan malaikat. Jumlah keseluruhan malaikat hanya Allah dan Rasul-Nya sahaja yang lebih mengetahuinya. Alam kediaman jin ialah di lautan, daratan, di udara dan di alam vital, yaitu suatu alam di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika diberikan oleh Allah kepada kita melihat jin, sudah tentulah kita akan melihat jarum yang dijatuhkan dari atas tidak akan jatuh ke bumi, tetapi hanya jatuh di atas belakang jin, disebabkan terlalu banyaknya jumlah mereka. Sebab itulah orang-orang tua kita selalu berpesan supaya anak-anak, apabila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebahagian malam, maka tahanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya syaitan berkeliaran ketika itu, dan apabila berlalu sesuatu ketika malam, maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampumu serta sebutlah nama Allah, ikatlah minumanmu serta sebutlah nama Allah, dan tutuplah sisa makananmu serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Hadis di atas bermaksud bahwa jin dan syaitan akan tidur di waktu siang dalam cahaya dan sinar sehingga menjelang petang, di mana pada waktu itu mereka berkeliaran mencari rezeki dan makanan. Baik lelaki maupun perempuan, sama ada yang dewasa atau kanak-kanak. Aisyah menceritakan bahwa Nabi apabila mengadu sakit, baginda akan membaca ke atas dirinya surah Al-Falaq dan Al-Nas kemudian menghembuskannya. Mafhum hadis riwayat Muslim. 1. Sentiasa berzikir kepada Allah apabila menuang air panas. Sebutlah Allah atau membaca basmalah. Dua lafaz ini adalah amat penting dalam kehidupan setiap muslim lelaki atau wanita. Ia hendaklah diamalkan sepanjang masa walaupun wanita itu dalam keadaan uzur syar'i. Period. Jangan menuang air panas dalam tandas karena tandas adalah tempat jin dan syaitan. Begitu juga ke dalam lubang. Apabila masuk bilik yang gelap, sebutlah Bismillah. Jangan kencing ke dalam lubang karena ia tempat tinggal jin. Jangan tidur seorang diri. Jika terpaksa tidur seorang diri, maka hendaklah berwudu dan membaca zikir tidur. Jangan menyakiti anjing atau kucing. Jangan membunuh ular yang berada di rumah. Hendaklah memberi amaran selama 3 hari. Jangan berjalan seorang diri di padang pasir atau hutan belantara. Mengamalkan bacaan surah-surah pilihan seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah Al-Nas dan ayat kursi. Hidupkan suasana Al-Quran di dalam rumah, maka antara fadilatnya ialah diperlihara daripada syaitan pada hari itu. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Senantiasa membaca ayat-ayat yang mengandungi makna bagi membatalkan sihir seperti surah Al-Araf 118 dan 119, surah Taha 69. Makan ubat tertentu seperti tamar. Sabda Nabi yang bermaksud, sesiapa yang makan setiap pagi buah tamar, ajwa, maka tidak akan memudaratkannya oleh racun dan sihir pada hari itu hingga malam hari. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat diketahui.